إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. La tanfa'uhu ta'atuh wa la tadurruhu ma'asiyatuh wa innama amaraka bihazihi wa nahaka an hazihi lima ya'udu alaih. Tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tidak mendatangkan apa pun manfaat taatmu, dan tidak mudarat pada Allah maksiatmu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu maksiat untuk kepentinganmu sendiri. Jadi kembali itu semua kepada kita yang mengharap, yang bersifat dengan fakir. Ada pun Allah maha kaya, dia tak perlu apa. Dia buat semua tu adalah untuk kita juga yang mengambil manfaat. Ya. Kalau kita tidak, kita buat satu perkara sebab ada manfaat untuk kita, kita bertani, manfaat untuk kita, kita bekerja apa saja, maka manfaat tu balik kepada kita. Sebab kita jenis fakir, mengharap, perlu. Sifat kita memerlu. Sifat Allah dia tidak memerlukan, bahkan di tempat sandaran untuk manusia memerlukan bantuan. Allahus Samad di tempat tumpuan. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa. Sebab itu dalam mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, lam pada liya'budu tu lam apa? Kalau silap tafsir jadi kapi. Ya, jaga tu. Lam pada liya'budun, lam sebiji. Kalau kita tafsirkan lam tu pakai lam lil manfa'ah, kufur orang. Tidak kejadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepadaku. Illa liya'budun, mana ibadat liya'budun dengan mana lam manfaat, mana kita buat ibadat Tuhan dapat manfaat. Macam tu maksudnya. Kufur jawab dia. Bahawa Tuhan pula memerlukan. Tuhan tempat dia perlu, dia tak perlu, dia maha kaya. Kalau kita guna lam tu lil manfaat, dia ada lam tu guna lam li sayrura lil akibah. Dalam bahasa Arab dia kena mengaji tu. Kalau tidak ada tafsir Quran, ya, mempasal Quran bira'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Coba tafsir Quran ikut, kalau tak ada sendiri sediakan tempat duduk dalam neraka, itu kata Nabi SAW. Quran ni kayak bahasa kabau dan dia kalamullah. Ya, kata ada 12 ilmu pakar yang buat tafsir Quran. Kalam yang tinggi. Lam sebiji dia kan, macam buku mata kail. Yang main tu banyak makna. Lam lil takhsis, ada lam lil akibah li sayra, ada lam lil tamlik, ada lam lil manfaah, ya, ada lam muzaidah, macam-macam lam itu. Maknanya banyak. Habis. Ya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Kesempurnaannya tidak memerlukan apa-apa. Sebab bila sifat memerlukan jatuh, maka dia adalah, ya, maknanya zat yang tidak sempurna, ya, tak layak menjadi Tuhan kalau dia memerlukan. Sedang semua makhluk sebagai hamba Tuhan tetap berhajat kepada Tuhan.
Itu wajib kita sentiasa memandang keterikatan makhluk dengan Allah Ta'ala. Kita sentiasa terikat, ya, semua terikat. Hatta nyawa kita, tari lahir semua terikat, tari mati pun terikat. Maka kerana rahmat Allah SWT untuk kepentingan, kemaslahatan hamba, maka mengadakan perintah dan larangan. Semua perintah membawa kepada manfaat besar pada hamba. Semua larangan adalah bagi menjauhkan mudarat kepada hamba. Kita bagi kita minum arak, tak nampak, takkan tak nampak manfaat. Akal benda yang sangat penting. Tiba-tiba dia hapus kakak dia macam orang gila, dah minum arak menyerodok macam babi. Takkan kehina jadi. Jadi apa yang dilarang adalah benda yang menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Kemudian maka mengadakan perintah dan larangan. Dan larangan itu sedikit pun tidak berguna, tidak memberi manfaat kepada Allah Ta'ala, ataupun merugikan bagi Allah Ta'ala, tak ada. Semua pakat taat, ada manfaat? Tak ada. Semua pakat lawan Tuhan, memberi mudarat? Tak ada juga. Tak ada apa pun, ya. Bahkan mudarat itu kembali pada hamba balik. Kemudian dalam hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bukan bersabda. Ini adalah hadis qudsi, lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna daripada Ta'ala. Kalau lafaz dan makna dari Allah itu Quran, ya. Kalau lafaz daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna dari Allah itu hadis qudsi. Hai hamba-Ku, andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir daripada kamu, sampai kiamat tu, semua manusia dan jin, semuanya berbuat setakwa-takwa, mana paling hebat ibadat, ya, semua taat, tak ada seorang pun lawan Tuhan, tak ada seorang buat maksiat. Sebaik-baik hati seorang di antara kamu, satu hati semua, ya, mengerjakan, maka yang demikian itu tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Maknanya bila tak bertambah apa maksud? Kalau bertambah maksud dia kurang, benda yang bertambah dia boleh kurang bertambah. Jadi tak boleh nak tambah, memang dah penuh. Akan hari itu maknanya, ya, man sudah syumul, sudah lengkap kekayaan Allah Ta'ala, kemuliaan, dia tak ada pertambahan. Dan sebaliknya, jika semua tu berbuat sejahat-jahat, pakat lawan Tuhan, satu pun tak ada taat, ya, maka demikian tu tidak mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun. Memang tidak ada penjejasan kalau kita melawan Tuhan, yang bahkan terjejas diri kita sendiri, itu maksudnya. Kecuali sebagai kurangnya air laut jika diambil dengan jarum. Ada kurang ke? Mana ada air laut, kalau kita cangan jari kita semangkuk tak nampak luar. Apa lagi dengan jarum, itu maksudnya, ya. Jadi maksudnya apa? Manfaat adalah kembali pada hamba, bukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia adalah Tuhan yang bersifat maha kaya, yang tidak memerlukan, bahkan dia cepat diperlukan, ya. Itu maknanya sifat ketuhanan, kaya dari yang lain, dan yang lain semua terikat dengan dia. Benda tu betul dimantapkan. Dan Nabi suruh tajdidkan iman dengan dua perkara: memandang zat yang maha kaya, dan memandang semua makhluk terikat dengan dia. Betul makna kalimat tayyibah la ilaha, makna tiada Tuhan tu apa makna? La ilaha dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada. Itu makna dia. Barulah kita isbat illallah. La ilaha, tiada Tuhan dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwa. Tiada zat yang terkaya dari yang lain. Apa makna kaya sini? Bukan kaya banyak duit sehingga dia panggil jutawan, kaya banyak harta dia panggil hartawan, bukan. Tu kaya tak ada pakai, tu kaya tak ada nilai kat Tuhan. Kaya sebenar ialah tidak terikat dengan sesiapa pun. Mana ada orang kaya pada dunia ni terlepas daripada ikatan dengan Allah Ta'ala? Ada? Mana ada? Semua terikat dengan dia.
Kaya sebenarnya ialah dia tidak terikat, tidak tertambat, tidak berhajat, tidak bergantung dengan sesiapa pun. Itu kaya sebenar. Ya. Kalau dia bergantung, berhajat, terikat, itu bukan kaya, itu fakir. Itu semua sifat kita. Ya, antumul fuqara, kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala. Itu satu makna. Yang kedua pula, semua benda terikat dengan dia. Kalau dia tidak berhajat kepada sesiapa, sebaliknya pula orang lain pun tak hajat kat dia, itu tak sempurna makna ketuhanan. Semua benda berhajat, tidak ada boleh sesuatu pun terlepas dari dia, semua terikat dengan dia. Maka tidak ada zat yang sedemikian dia tidak berhajat pada yang lain. Satu makna, sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada macam ni, illallah, melainkan Allah. Ya. Dengan sini maknanya tertolak mentah-mentah lagi apa yang didakwa palsu oleh orang kafir, patung, bahala semua. Mana ada makna Tuhan, dia sendiri berhajat. Martabat dia pula lagi rendah, dia tak ada akal. Ya. Sampai dia berak taik dia pula cari dekat dahi lagi, gila ni. Dia tak ada paling gila manusia. Sebab manusia kalau tak dapat hidayat lah bangsat ni, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Sampai apa? Binatang pun lagi sembah. Jadi makna tidak ada melainkan pada Ta'ala. Bahawa kita akan nampak apa? Hebatnya kebesaran Tuhan dan kerdilnya insan tertambat dengan Tuhan. Itu yang kita nak pandang dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi suruh tu, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu besar makna ni. Hai hamba-Ku, sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat untukmu. Ya, sikit pun amal ya'mal misqal dzarratin khairan yara, dia akan dapat. Yara ai mana yujza bih, dia akan diberi balasan walaupun sedikit. Tuan catat semua. Kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Buku catatan tu walau sikit macam mana pun besok akan serah balik. Dan siapa yang diserahkan tangan kanan atau di hadapan, itu menandakan ahli syurga. Ya. Man utiya kitabahu bi yamini, siapa yang diberikan kitab daripada tangan kanan, bisa di akhirat malaikat ambil dari belah kanan dulu, itu ahli syurga. Ataupun di hadapan dia, kalau dibagi daripada kiri, ambil ni, habis jawab ni. Atau diulur di belakang, ambil jawab dia habis tu. Memang kena humban neraka jahannam jawab dia. Dan orang setengah daripada yang dapat tangan kanan ialah orang yang membantu orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala. Man a'ana talibal ilmi walau bisurbatil ma'in a'tahu Allahu kitabahu biyaminih. Siapa yang membantu orang menuntut ilmu Allah Ta'ala walaupun bisurbatil ma'in, dengan seteguk air je, ya, dia bagi seteguk air je kan, maka Tuhan beri kitab dia tu tangan kanan. A'tahu kitabahu biyaminih, Tuhan akan bagi dia kitab tangan kanan. Makna apa? Dia min ahli jannah, daripada ahli syurga. So tuan ni, kalau kita bantu untuk ilmu, Masya Allah, besok disambung kan? Macam orang niaga downline kan, upline di atas, banyak orang. Maka upline paling tinggi siapa? Rasulullah SAW di atas sekali. Ya, segala amalan kita naik. Mudah-mudahan guru-guru, anak murid menyambat ilmu, dia dapat. Besok guru pula anak murid pecah-pecah bawah. Itu maknanya apa? Itu jadi seling betul ni. Ini dari seling, tak ada siling. Malam Jumaat orang baca Yasin zikir, bini kat Sabah, laki kat Johor, apa? Cari downline. Anak tak cukup lagi share. Anak benar dulu geng-geng macam gitu, campur dulu kan. Ya, anak tak cukup lagi. Sebulan pun dapat 30,000, kita nak target 60,000. Wah, tak cukup lagi. Target-target lalu tanah masuk mulut kau. Itu tentang maknanya hak ni kita cari ni. Banyakkan kita punya downline bawah. Ya, lagi banyak orang tu macam tu, ad-dawdu 'ala al-hayka fa'ili. Orang menyeru orang ke arah baik, kita suruh orang buat baik. Kemudian pahala dia buat, kita dapat pahala. Dia buat ibadat, dia dapat pahala sebab kita suruh dia. Itu maknanya Rasulullah berikan tawaran supaya apa? Masing-masing mengembangkan Islam tu maknanya. Ikut sedaya yang kita mampu. Dan siapa yang mendapatkan kejahatan, maka jangan menista kecuali diri sendiri. Ya, kalau dapat sana kena azab, jangan nak baca apa, kau sendiri marah, semua dah ada.
Tuhan dah berikan Rasul, dah beri Nabi, semua kitab, semua siap. Kau degil, jawab sendiri. Ada maksudnya. Kemudian la yazidu fi izzati ikbalu man akbala alaih wala yanqusu min izzi idbaru man adra'an. Ini ukuran yang tepat tuan-tuan. La yazidu fi izzati ikbalu man akbala alaih. Tidak menambahkan kemuliaan, ya, maknanya kejayaan Allah Ta'ala datang menghadap orang yang taat kepadanya, dan tidak mengurangkan kemuliaan Allah menjauhkan orang yang menjauhkannya. Orang menghadap banyak mana pun tidak mendatangkan apa mulia Tuhan pun. Dia cukup, dia lengkap, dia maha sempurna, ya, dan semua tinggalkan dia pun tak ada apa pun, ya, tidak mencacatkan dia. Dia tetap dengan sifat ketuhanan dia maha besar. Begitu juga kita ukur, ya, bukanlah mulia itu dengan sebab banyak orang berhadap kita. Ada wali-wali yang mulia si Tuhan orang tak kenal pun ada. Ada orang berdua-dua hadap rupa Tuhan tak terima pun ada. Ya, bahkan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi kata iqbalun nas ilal murid qabla kamalihi summun qatilun. Berhadapnya seorang kepada murid sedangkan dia belum sempurna makrifah dia dengan Tuhan, itu dipanggil apa? Summun qatil, racun yang membunuh. Ya, murid tarak dia pertama pun tak ni. Lepas murid baru salib, lepas salib baru wasil. Sekarang dia baru murid, baru ada iradah nak cari jalan kebenaran, nak cari maknanya amal salih nak buat. Tapi ilmu dia banyak, ya, nak uik beribu. Tapi title rohani dia baru murid, dia belum salib, belum suluk, belum apa lagi kan. Tapi orang dah berhadap pun dia kali ceramah puluh-puluh ribu misalnya lah kan, ramai pengikut, ya. Itu kata Syekh Abdullah Syarqawi pun, summun qatilun, racun yang membunuh kau, ya, dengan sebab orang ramai wadak orang kau pun kembang dada. Padahal makrifat kau dengan Tuhan bawah lagi. Baru makrifat dengan ilmu, ya, yakin belum pergi hakul yakin kamal yakin jauh lagi. Jaga tu. Sebab kita jangan bila orang berhadap kita rasa hebat, tak. Jauh kita ni. Jangan kira berhadap, ya, kita kira pencapaian darajat usul ilallah. Orang tak kenal pun tak pun. Bahkan orang sufi ni kan minat orang kenal dia. Orang tak kenal lagi baik, menyemak gitu. Tuan nak kenal, dia kenalkan. Kita tak ada mencari jalan nak terkenal, nak glamour, guna apa tu, semua memerangkap diri kita sendiri, ya. Habis. Sebab sifat kemuliaan, kejayaan Allah Ta'ala adalah sifat zatnya, mana hak dia. Adapun kita arif baru datang, kita hafal, tak ada kosong. Semua yang ada pada kita pemberian kurniaan, limpah kurnia dia. Kerana itu tidak dapat bertambah dan tidak berkurang. Dia takkan kurang, itu zati. Allah SWT zat yang mulia, diri yang maha mulia. Sebelum adanya makhluk, tak ada kita apa pun. Kan Allah wala syai'a ma'ah, telah ada Allah Ta'ala dengan sifat ketinggian ketuhanan dia, wala syai'a ma'ah, dan tak ada satu pun serta dia, dia tunggal ahad. Itulah sifat Ta'ala. Dengan kasih sayang dia jadi kena kita dapatlah kita menumpang sementara, ya, dan tetap kejayaan kemuliaan itu sesudah menjadikan makhluk dah ada pun Tuhan kekal dengan kemuliaan, izzah, kesempurnaan dia maha sempurna. Kemudian usuluka ilallah, usuluka ila ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un au yattasila huwa syai'un. Usuluka ilallah, sampaimu kepada Allah itu. Apa makna usul? Ya, kita nak cari jalan usul ilallah. Apa makna sampai? Maka sampai hissi, sampai zahir macam kita sampai satu tempat, satu destinasi, bertempat, berpihak, ada masa kan. Tuhan maha suci daripada serupa dengan makhluk. Jadi usul maknawi, mana kesampaian makrifat dengan ilmu kita dengan dia. Ya, cuma ilmu tu berbezalah. Ada ilmu bentuk yakin, ada ilmu dengan bentuk ainul yakin, ada hakul yakin. Itu perbezaan dia. Ataupun makrifatmu yang sempurna, ilmu yakin ataupun makrifatmu yang sempurna terhadap Allah Ta'ala. Apa makna sempurna? Dia tidak dibalut dengan kelalaian, sentiasa hudur hatinya dan tidak terhijab. Kalau terhijab, maka tidak sempurna. Dia tahu tapi tak dapat lihat, tak terbuka hijab lagi, terdinding. Kehuduran hati itu tak dapat lagi, masih lalai. Itu maksudnya. Itu tak sempurna.
Kita tahu benda tapi kita tak dapat lihat lagi, tak apa sempurna. Yang ni dah lihat nampak terang, baru sempurna. Maka lihat di sini bukan lihat dengan mata kepala, ya, lihat dengan mata dia ada musyahadah syuhud akan Allah Ta'ala. Sehingga bagaikan melihat, seolah-olah ka'annaka tara, itu dalam hadis kan, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Bandingan macam mana rasa orang melihat, contoh tu fokus dia, ya, kemantapan dia, kekuatan dia, ya, tangkapan rohani dia betul kuat berbanding yang tak melihat. Kalau tidak demikian, maka Maha Suci, Maha Agung Allah untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Allah Ta'ala tidak bersambung dengan sesuatu. Dia bukan ittihad hulul, tak ada. Dia ahad, dia tunggal. Dia tidak maknanya berangkai dengan sesiapa pun. Kerana soal sampai kepada Ta'ala itu berbeza antara semua orang yang sampai. Sebab iman itu suatu kurnia Allah Ta'ala yang tidak dapat dicapai oleh apa pun jua. Iman, mana benda dalam, Tuhan beri kurnia. Dan itu pertama jalan untuk sampai kepada yakin. Iaitulah dengan ilmu dulu. Kita mengaji, belajar dah tahu membezakan dengan nas Quran dan hadis sahih. Kenallah kita perbezaan antara khaliq dengan makhluk, antara asar dengan muassil, ya, antara qadim dengan muhdas. Dapat beza, aku nak pergi lagi untuk pergi menghampirkan. Bila menghampir dia masuk ain yakin, hakul yakin. Bernama yang pertama ilmu yakin. Mana al yakin bil ilm. Dia yakin tu dengan ilmu. Kalau yakin lagi satu, dia yakin bil mukasyafah. Ada dah lain yang lagi tinggi. Dan ainul yakin dan hakul yakin ini tinggi. Ini dah pakai riyadhah dengan mujahadah. Yang tadi menggunakan apa? Akal dengan membina dalil hujjah. Yang ni membina apa? Keyakinan dengan mukasyafah, pembukaan kalbi, iaitulah keperasanan hati dia. Maka apabila seorang telah beriman dan tiada ragu, iman dia mantap, dan mungkin hari makin kuat tebal imannya sehingga berupa keyakinan. Makin mantap keyakinan dia. Maka di saat itu manusia berarti telah sampai kepada Ta'ala. Mana sampai tadi dengan kehampiran qalbi dia dengan Tuhan, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nurul ma'rifah, yang itu paling besar dalam hidup manusia, ya. Dan paling azab manusia ialah apa? Bila mereka terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Naim al-Hakiki huwa al-inkishafu billah. Al-azabul hakiki huwa al-ihtijabu bih. Nikmat yang sebenar dalam hidup dunia apa? Bila kau terbuka dengan Tuhan. Dan azab paling besar bila kau terhijab dengan Tuhan. Tu je lah. Terhijabnya hati pum, tak nampak dan buta. Tu macam orang kafir tak apa dia tahu kan. Kerja dia mentak ke darah hari ni. Si kafir tu kerja dia mentak ke darah dan yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kul an'am, tu Quran sebut. Yaqulun, mereka makan, wa yatamatta'una, mereka berseronok-seronok kama ta'kul an'am, macam binatang kaki empat makan tu. Tu orang kafir rupa kan. Rupa dia macam binatang ni rupa kan. Sebab kalau awliya dibuka nampak tu, rupa babi, rupa hindu, ada rupa kan, mengikut akhlak, ya. Sebab para awliya kalau tuan singkap hijab dia nampak terus. Banyak cerita wali untuk kenali tu juga. Satu hari dia buang air tepi pubak, dia kata, "Tuan, guru ada orang mana? Sana tu ramai orang tuan." Tak ada pun nampak kambing ni. Ya. Syekh Abdul Qadir Jalani punya karamat dan sarung sepatu dia je terbuka hijab. Kita sarung sepatu lagi tebal hijab pun. Sepatu aku lawa, siapa boleh lawan aku? Sepatu aku 5,000. Orang pakai simpan Jepun ya, aku 5,000 punya kasut sih. Kau sarungnya kau terhijab dengan Tuhan. Sebab apa? Takabur dia habis. Mampus terus. Syekh Qadir Jalani sarung sipar dia, pung terbuka hijab. Ya, sebab satu pemuda kan, kisah yang masyhur lah kan. Dia hari-hari khidmat dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi habis itu dia tanya, "Tuan Syekh, doakan saya, aku doakan jadi orang ni." Besok pagi aku hari-hari doa dia orang Syekh, dia kata, doa lain tak ada dia. Kau nak tahu orang tak orang, kau sarung aku. Kau tengok dalam masjid lah.
Dia pun sarung sekali jalan dia punya kasut, dia tengok kat masjid yang tengah semayang, yang tengah baca Quran, macam-macam rupa dia kan. Rupa beruk, rupa himar, ikut nafsu masing-masing. Ya, yang rupa orang tak berapa kerat dengan. Terperanjat dia, tu aku doa kau jadi orang. Yang jadi yang lagi satu tu. Ya, baru dia faham tu maknanya. Ya. Dia insan yang kamil, maknanya insan yang sempurna betul. Bukan insan ala surati zahir. Insan atau rupa zahir insan, pada batin rupa haiwan. Itu maknanya, ya. Terperanjat dia. Dan saya minta jadi orang ni lain tak ada. Rupa dia tengok boleh terperanjat. Oh, ini maksud dia. Nak jadi orang senang, bukan senang dia jadi orang betul kan. Tu. Rupa je orang ramai. Dalam perut bukan orang. Dia macam-macam akhlak binatang ni bawaan. Habis. Itu makna usul yang sebenar ialah sampai dengan menyadari kita dalam ilmu Allah SWT, ilmu bihi. Kalau tidak, maha suci Allah Ta'ala mana nak sifatkan dengan makhluk. Kerana soal sampai kepada Allah itu berbeza antara semua orang yang sampai. Sebab iman itu satu kurnia Allah Ta'ala yang tidak dapat dicapai oleh orang, oleh apa pun jua, melainkan itu kurnia dia. Dan itulah pertama jalan untuk sampai kepada yakin, dinamakan dia ilmu yakin. Itu mesti ada. Dia kata ada ilmu dipanggil apa? Muqallid, orang taklid. Maka taklid khilaf ulama sah iman dia dengan kata tak sah pada. Yang kedua ainul yakin. Dia yakin bil ya, bil ainul basirah. Dan hakul yakin. Dia yakin tadi dengan hakikah yang Tuhan bukakan dalam kalbi dia. Dengan bahawasanya hilang segala yang lain. Ada, ia, tiada, kamu, habis tu. Padam tu kan. Maka bila seorang tu telah beriman dan tiada ragu, dan maka hari-hari makin bertambah makrifat dia, iman dia tebal, ya, imannya hingga berupa keyakinan, maka di saat itulah manusia berarti telah sampai kepada Allah Ta'ala. Mana usul, ialah usul ke ila ilmi bih. Habis, kemudian kurbuka. Ini semua 8 yang penting diketahui dan penting dia mengaji ilmu usuluddin. Apa makna usul, apa makna dekat. Kalau tak tahu kan dekat macam dekat kita, depan ke berdekat-dekat, itulah berjarak dalam muhalun mustahil Allah Ta'ala. Allah laisa kamitslihi syai'. Kemudian kurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujuduhu wa wujudu qurbi. Kurbuka mana dekat kamu, hampir kamu. Maka duduk sini panggil orang duduk dalam maqamul qurbi. Atau jadi golongan muqarrabin, orang yang telah hampir dengan Allah Ta'ala. Sekira kau selalu seolah-olah melihat, antakuna musyahidan, kamu melihat, mana melihat sini melihat dengan basirah, mata dalam bukan mata luar. Musyahadah tu bahasa Arab, antakuna musyahidan, musyahadah, dan memperhatikan, ya, dekatnya Allah kepadamu. Ya, kita merasakan dekat Allah Ta'ala dengan mana dekat kurban maknawiyan. Mana kita tak terlepas pada dia, sentiasa buat. Itu penting kita mematikan keterikatan dengan dia. Terikat dengan taksis iradat, terikat dengan taksirul qudrat, terikat dengan inkishafil ilmi wal basar sami. Semua terikat. Kita sekarang ada, kita di taksis, siap ada azan kita siap, iradat dan taksis tentu. Sampai masa pelaksanaan mengada kita, siapa yang buat? Qudrat Allah. Dan bila ada kita dalam ilmu Tuhan, tak lepas sentiasa dalam ilmu dia. Dan kita sentiasa dalam pendengaran dan pandangan dia, mana dia lepas. Ada benda yang kita nak set betul-betul dia sentiasa hudur. Itu maksudnya bahawa iman dia akan cantik. Dan dia katakan hampir, memandang kehampiran takluk sifat Tuhan itu kepada kita. Firman Allah Ta'ala, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, kita tak ada jauh dengan Tuhan. Mana apa, kita tidak terenggang, bahkan kita sentiasa dalam takluk dia, dan kita sentiasa dalam kawalan dia, sentiasa dalam pengetahuan dia, sentiasa dalam pandangan dia. Raqib annallaha yarab, murakabah kerana telah sentiasa memperhatikan kamu. Itu makna. Dan firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami adalah lebih dekat kepada orang-orang yang akan mati. Dekat dengan mati dekat. Tetapi kamu tidak dapat melihat. Ya, sebab di dunia Tuhan tutup. Ya Allah.
Dan lagi firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami akrab, lebih hampir, ilaihi kepada min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya, urat leher. Urat leher dekat kan, kalau putus ni bila mati gitu. Maka Allah lebih dekat, tapi bukan dekat bandingan macam kita satu benda lagi jarak sudut, maknanya apa, pendekatan zahir tak. Ni jarak dia satu kaki, ni jarak dia setengah kaki, ada lagi dekat, bukan macam tu. Bukan dekat segi jarak, dekat segi ta'aluk sifat tadi, ya, kudrah, iradah dia, ilmu dia. Itu mudah-mudah faham itu maknanya, ya. Dengan makna kita tidak terlepas, tidak ada satu saat pun kita terlepas dari dia. Dia yang mengurus, dia yang menggerak, dia mendiamkan, menjaga segala-galanya. Maka dia terlebih hampir. Sebab itu maknanya dia suruh kita murakabahkan, supaya dengan murakabah tadi sinaran nur murakabah makin terang, kalbi dia makin terang. Kalau tidak gelap, dah gelap macam nak berjalan, kita nak berjalan menuju kepada dia. Kalau dah gelap macam nak jalan. Sebab suruh terang, sentiasa terangkan dalam itu dengan nur murakabah dan sebagainya. Dan satu lagi, al-haqa'iq taridu fi halit tajalli mujlatan wa ba'dal wa'yi yakunu bayan fa iza qara'nahu fattabi'u qur'anah summa inna alaina bayana. Al-haqa'iq, hakikat ilmu yang diturunkan Ta'ala kepada orang-orang arifin. Segala hakikat dalam kalbi yang Tuhan jembat ialah ilmu yang berupa ilham, ya, dipanggil ilham daripada Allah Ta'ala ke dalam hati tanpa perantaraan. Syarat dia bila hati itu bersih, baru sebut farriq galbak minal aghyar, kosongkan hati kamu daripada makhluk. Bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir. Itulah dipanggil hakikat yang Tuhan jempakkan, ya, kepahaman dalam bentuk zauq, rasa, ya, dia terasa dia dengan Tuhan terlampau kuat sehingga terpadam perasaan dengan makhluk, tenggelam di tempat kelazatan dia. Lagi tak kuat, dia tak dapat lazat dengan Tuhan. Sebab pancaran nur bila kuat, dia akan terpadam keperasaan dengan makhluk. Dia tengok makhluk ni kosong, apa tak ada. Asal dia panggil fana. Bila fana baru dia mula jalan, baru nak masuk. As-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Masuk ke hadrat marifat Tuhan, dia tak akan berlaku melainkan lepas kita fana. Kan perasaan dengan makhluk kosong. Dia kosong tu dua lah. Ada tarikan memandang kebesaran, keagungan yang maha dahsyat, atau memandang kasih sayang dia yang terlampau tinggi. Biasa kasih sayang terlampau tinggi, kita terasa, dia akan rindu. Dia akan rasa rindu. Lagi tak rindu, mana dia belum rasa betul. Mesti ada rindu. Dan kalau jalan buat, dia rasa gerun, bergegar hati dia, gerun dengan Tuhan. Tu dia mesti ada tu. Kalau ada tu baru dia akan dibuka masuk. Kalau tak ada kosong ni apa, tak tahu, belum ada lesen ni. Bawa motor tak ada lesen ni. Bawa motor tapi tak ada lesen. Tu biasa kalau roblok dia bongkar lagi. Ya, mana kalau buat makrifat mengibadat tak ada lesen, tak ada makrifat tu macam tu kan. Yang kejap dia bongkar. Dia terlambat sikit bongkar lagi kan ni. Tak ada tarikan. Waktu makrifat ni penting. Waktu apa-apa pun dia buat dengan ma'rifatullah, masya-Allah. Kelazatan dia, kenikmatan dia, dia akan rasa lah. Itu man zakzak wa man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak tahu kan. Orang reti merasa lain kan. Fadil Ustaz Samad kan, Ustaz Samad Indon. Dia cerita, ini ilmu rasa tuan. Ini bukan ada dalam kitab ni ilmu. Ada dengan riadah mujahadah. Contoh, saya pernah pergi satu tempat ceramah, masuk kawasan pendalaman. Tempat tu satu kopi yang sangat masyhur. Kopi tu sampai hotel-hotel pakai kan. Memang mahal, sedap kan. Orang pun bagi saya, dia pun minum, nikmat. Dia bagi saya sampai surut, aku macam nak muntah, terpahit dia. Sebab apa? Dia tak kerti rasa ke? Anda pun kena sekali tu. Budak pergi ajak minum kopi Arab, dengan gempah, ngapa dia masuk, kita duduk pegang kat dia. Jadi ingat macam kopi biasa, pertelan, bung, bersentak, pun pahit. Rasa gempar lah, rasa apa kan. Bagi dia tak kerti merasa.
Dia sap, dia tarik terang mata kita. Wah, sedap dia duduk menyandar dia. Sebab dia ahli rasa, dia dah pernah rasa. Kita kopi apa? Kopi radik dia minum. Kopi janda dia minum. Dia kena kopi Arab tegang kat dia tuan ni. Rasa pahit, gempang apa. Hui, berdengung kepala itu. Macam nak berdengung kepala tu. Sebab kita bukan ahli rasa ni. Atau ahli makrifat ni dia tarik sap. Dia rasa sedap. Ahli makrifat dia pandang je makhluk. Wah, terbuka habis dengan Tuhan. Lazat. Kita pandang makhluk tenggelam tu. Ya. Itu beza warna rasa. Macam nak dapat rasa dengan dia? Sila buang rasa makhluk. Takkan diberi kalau kita rasa makhluk tu besar, kita takkan dapat memandang kebesaran Tuhan. Takkan rasa maknanya makhluk tu hebat, Allah Ta'ala tu kehebatan Allah gagal dirasa kalau kita bubuh hebat makhluk dalam kalbi. Kena buang semua tu. Sehingga dia tengok makhluk ada tunggul, tak ada pun. Abang Tuhan tempat. Dia takkan nampak kehebatan ilmu Tuhan, lagi dia rasa makhluk tu berilmu dan pandai. Dia takkan rasa kudrat Allah Ta'ala selagi dipandang kudrat betul maksudnya. Padamkan kudrat makhluk dalam memandang kudrat Allah. Pandang iradat makhluk dalam memandang iradat Tuhan. Pandang ilmu makhluk, padamkan dalam memandang ilmu dia. Dan seterusnya padamkan sifat makhluk dalam memandang sifat boleh terbuka. Last sekali padamkan wujud makhluk, tenggelam. Nampak wujud dia je. Terasa tu, nampak di mana? Di kalbi. Ya, roh dan sir kita pandang. Arti kita boleh dapat lazat. Situ bawa pintu kelazatan dapat. Kita nak kelazatan Tuhan, tapi kunci tak tahu. Kunci dia tu lah, padamkan itu, farik garba, tutup, dibuka. Ya. Itu perlu tembakkan zikir yang banyak. Buat zikir tu nur, sikit dia akan kikis kalbi tadi. Daripada lalai dari hadis sikit, lama-lama dia terang, sampai terasa betul. Akhir terasa tak ada apa dah, rasa dia gitu. Jadi kita baru dia akan nampak. Ya. Dan suluknya tu tembak-tembak dah banyak tu, tak ada rasa tu dia je. Mula-mula macam kepala dia rasa dulu. Dia kerja dia ingat je macam tembak-tembak hilang sikit hilang kan. Macam tu kita cara. Kata dia buka macam tu, habislah kita dibelit habis. Allah. Hakikat ilmu itu diturunkan Allah Ta'ala kepada orang arif itu ialah ketika tajalli dibuka. Tajalli mana pembukaan qalbi itu. Ya, itu mujmalatan secara singkat saya ijmal. Tetapi setelah tertangkap terjadinya penerangan keterangan terbuka, mau dia nyata. Itulah ayat mengatakan maka apabila kami bacakan fa iza qara'nahu, bila kami bacakan akan dia fattabi' qur'anah, ikutlah bacaannya, kemudian kami sendiri yang akan menerangkan penjelasan perinci itu. Nabi baca je, kemudian akan membukakan pengenalan kefahaman dalam qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Baik ilmu ni ilmu qalbi. Kita dah bagi pada awliya jalan-jalan rohani, bila kita beramal tetap kita menyempatkan keperasaan warid dan sampai. Kalau nabi-nabi Rasulullah SAW dipanggil wahyu, pada awliya tak panggil wahyu, dia panggil waridat, futuhat, ya, ataupun dia panggil apa tadi? Ia adalah haqaiq yang Tuhan buka. Ilham Rabbani. Kemudian ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Ya, kita belajar, menghafal apa semua sekali, mutalaah, rajin, ya. Dapat itu ilmu dengan menggunakan akal, ya. Dan hakikat ialah ilmu yang berupa ilham. Ilham dekat kalbi itu terjebak daripada Ta'ala ke dalam hati tanpa perantaraan ilmu kasyafah, warid dan sampai. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, guru bagi Imam Al-Ghazali, dia berkata apa? Ketika saya sedang berada di hutan Bani Israel, tiba-tiba tergerak dalam hatiku bahawa ilmu hakikat itu berlawanan dengan ilmu syariat. Padahal tak berlawan, tapi bisikan itu datang. Mendadak terlihat padaku seorang di bawah pohon, ya, menjerit sambil memanggil, ya. Dalam pohon apa? Haila. Di bawah pokok tu dia menjerit nampak, sambil dia memanggil, hai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bertentangan dengan syariat maka itu kekufuran. Syariat dan hakikat mana boleh bertentangan selagi tadi. Jadi makna tu waris sampai mata buka. Terlampak tu. Hakikat itu juga dapat disebut ilmu laduni yang terus daripada Allah Ta'ala. Ilmu laduni itu panggil hakikat yang Tuhan bukakan.
dalam qalbil arif, ya, dalam semua masalah dia boleh tafsirkan. Satu Tuhan ilhamkan, bila datang bil qalbi dia bersih daripada makhluk. Habis tu. Kemudian mata waradal warid ila akhir akan masuk warid lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.